Okay, alright. Hi and welcome back to Educators. Okay, ini adalah part 2 untuk subtopik 1.3. Okay, so kita akan belajar kaedah pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia. Maksudnya, macam mana nak handle plus simpan plus lupuskan bahan kimia. Okay, bahan kimia you mungkin asid, mungkin alkali, mungkin pelarut organik. Okay, value punya radas mungkin tabung uji, silinder penyukat dan sebagainya. Okay, so ini adalah you punya bahan. Saya harap tulisan saya jelas untuk dibaca. Okay, so and then seperti tadi lah, you akan belajar penyimpanan dan pelupusan bahan kimia. Baca this whole paragraph, but you nak salin tak nak salin up to you lah. Okay, sebab for me tak ada nothing yang important pun dalam ni as for content lah. Tapi as for humanity memang ada banyak important things lah. Sebab kat sini dia ada terang pasal habitat flora fauna, kesihatan manusia, semua-semua tu. Okay, so kita akan go for part penyimpanan bahan kimia. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, biasanya ni akan jadi question 1 for paper 1. Dia sebabkan ikut bab kan. So sometimes, bukan sometimes lah, most of time yang saya jumpa, dia akan tanya pasal penyimpanan dengan pelupusan bahan kimia ni dalam soalan pertama. Okay, so you can see kita ada bahan reaktif. Apa bahan reaktif kita ialah logam reaktif. Okay, so logam reaktif sekejap. So logam reaktif kita ada lithium, natrium dan kalium. Apa maksud logam reaktif? Dia senang nak bertindak balas. Senang untuk bertindak balas. So benda-benda macam ni kita tak boleh nak letak dia simply pada suhu bilik, nanti dia akan meletup. So kita akan simpan dia dalam minyak parafin. Okey, kita akan simpan dia dalam minyak parafin untuk untuk mengelakkan bertindak balas dengan air di udara. Kira kita punya udara, kita punya atmosfer kan ada CO2, ada O2, semua tu kan. So dalam ni ada air tau sebenarnya. Ada air tau sebenarnya. Ada wap air. Okey, sebab tu kita boleh simply nak letak dia kat luar, nanti dia boleh meletup. Okey, sekejap. Okay, done. Next topic, hydrocarbon dan pelarut organik. Okay, just nak bagi a basic basic intro for you. Hydrocarbon ni you akan belajar pada chapter 2 form 5. Okay, tapi basically hydrocarbon ni dia sebatian organik yang ada unsur hidrogen dan karbon sahaja. Itulah hydrocarbon. Okay, while pelarut organik is organic solvent. Kita ada hexana, hexina, benzina, semua tu lah. Okay, tu semua adalah pelarut organik. You akan belajar in chapter 5 when you belajar covalent for this year. Okay, dia ialah cecair yang senang meruap serta senang terbakar. So kita perlu simpan di tempat yang teduh serta jauh daripada cahaya matahari dan sumber haba, sebab dia senang terbakar. Okey, kalau macam logam reaktif kita simpan dalam minyak parafin. Okey, tapi yang ni kita akan simpan di tempat yang teduh dan bebas daripada cahaya matahari atau mana-mana sumber haba. Okey, the next one kita ada bahan senang terurai. Bahan senang terurai biasanya adalah asid lah. Yang paling biasa dalam silibus ialah asid nitrik pekat. Okey, dia ada cahaya je dia boleh terurai. Hidrogen peroksida, argentum nitrat, cecair bromin, cecair klorin disimpan dalam botol gelap. Sebab you dapat cahaya, contoh dalam ni ada cahaya, contohlah kat sini cahaya matahari kan. Dia pergi tebus botol ni, confirm benda ni akan terurai. Dia bukan sekadar terurai, dia boleh meletup, dia boleh terbakar, bahaya. Okay, so itulah dia punya point for this one. And the next one, bahan yang punya pH kurang daripada 5, lebih daripada 9. Kurang daripada 5 is actually acid, lebih daripada 9 adalah alkali. Okay, lagi spesifik acid kuat lah.
Okey, ni alkali kuat. Okey. So kita akan simpan dia dalam kabinet penyimpanan khas dan dikuncikan. Tapi bukan saja asid, ada juga bahan-bahan lain yang pH dia kurang daripada 5, lebih daripada 9. And next one is logam berat dan bahan toksik. Logam berat dan bahan toksik ni dia perlu kita label sebab takut akan misuse. Perlu label disimpan dalam bekas khas yang berlabel, disimpan dalam bilik berkunci serta bebas daripada sumber haba. Okay, so ini adalah explanation for all the 5. Okay, and next one is pelupusan bahan kimia. Okay, for pelupusan, okay, sekejap saya guna warna yang berbeza sikit. Okay, saya guna red lah. Okay, so first kita ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida tadi kita ada belajar kat sini kan, larutan hidrogen peroksida bahan yang senang terurai. So kalau dia senang terurai, kita simpan dia dalam botol yang gelap kan. Okay, tapi macam mana lupuskan dia kalau you dah gunakan atau you terambil ekstra? Dia ialah kalau yang kepekatan rendah, okay, you boleh tuang dia terus ke dalam sinki makmal. Tapi kalau yang berkepekatan tinggi, perlu dicairkan dengan air ditambah dengan natrium sulfit bagi proses penguraian sebelum dituang ke dalam sinki. Yang ni pernah masuk dalam paper 1 saya pernah nampak soalan ni. Okey, dia tanya kalau yang berkepekatan tinggi kena buat apa? Ramai tak tahu jawab. Dia senang je, tambah air, tambah natrium sulfit, buang ke dalam sinki. Okey. Sisa pepejan ni paling senang lah. Kaca atau getah you buang ke dalam bekas khas. Tu je. Kalau ada tabung uji patah, dia kaca kan, buang je dalam bekas khas. Okey, dan next one, pelarut organik dan hidrokarbon. Tadi saya dah terang dah. Okay, so pelarut organik hidrokarbon ni apa you kena buat? Dia ialah toksik, karsinogik, mudah meruap, terbakar. Karsinogenik ni boleh menyebabkan kanser tau. So sisa ini tak boleh tuang ke dalam sinki atau longkang kerana dia boleh menyebabkan pencemaran air dan persekitaran. So apa you perlu buat? You perlu simpan di dalam bekas khas yang diperbuat daripada kaca atau plastik. Ni bekas ni. Okay, janganlah simply ambil, oh ini apa tu, ni metil benzina lah, ada extra lah, nak buang ke dalam longkang. Janganlah macam tu. You have to buang dalam bekas khas, okay, yang diperbuat dari kaca atau plastik sahaja. And next one, nilai pH kecil daripada 5, lebih daripada 9. Kecil daripada 5 adalah asid kuat, lebih daripada 9 adalah asid kuat, alkali kuat. So sisa asid kuat ini boleh menyebabkan kerosakan pada sinki dan bertindak balas dengan air untuk besar haba yang tinggi serta gas toksik. Contohlah macam hidrogen lah kan, macam asid kuat kan, you buang dia ke dalam sinki. Kalau asid bertindak balas dengan air, dia boleh membebaskan haba sebab dia adalah exothermic. Okay, dia bebaskan haba. Dan lain satu, gas toksik. So gas toksik ni mungkin gas klorin, mungkin gas, kalau you guna HBr contohnya. So kalau you guna asid ni, so dia akan berdasarkan gas bromin, so which is berasid juga. Okay, bahaya juga. Okay, so janganlah main-main. So benda-benda macam ni you perlu masukkan ke dalam bekas bertutup berlabel semasa pelupusan supaya orang tahulah, oh ni asid, ni tu ni. And the next one, okay, logam berat dan bahan toksik. You kena buat apa? Logam berat, bahan toksik. Okay, macam tadi kita kat sini kita belajar, kita simpan dalam bekas khas berlabel, disimpan dalam bilik yang berkunci serta bebas daripada sumber haba kan. So yang ni you perlu masukkan ke dalam beg plastik dan larutan dibiarkan menyejak di dalam kebuk wasap. Kalau sisa logam berat diikat dengan teliti, dimasukkan kantong untuk sisa logam berat. Perlu dibuang, dilupuskan mengikut proses tahapan. Ini kerja lab assistant lah. Okay. Dan bahan meruap contohnya alkohol, amonia, bromin. Mudah meruap iaitu mudah berubah kepada gas-gas pada suhu bilik. Bromin ni dia adalah cecair. Okay, tapi dia punya suhu dia normally dia adalah gas yang beracun. So kalau ada je suhu bilik, dia boleh berubah, dia meruap. Okay, so dia meruap, kira dia berubah menjadi gas. Jadi gas boleh meruap. Gas kan boleh tersebar kan. So dia punya kata kerja lah, bahasa mudahnya meruap lah. Okay, so sebahagian gas yang terhasil daripada bahan meruap adalah berbahaya kepada manusia, boleh membawa maut sekiranya terhidur dalam kuantiti yang banyak. Sisa bahan mudah meruap disimpan ke dalam bekas yang bertutup dan dijauhkan daripada sumber cahaya. Kalau you tahu lah kan, orang akan kata kalau you pakai Clorox lah tu,
Clorox yang kita cuci tandas tu kan, orang akan kata kalau you nak cuci tandas guna Clorox, jangan tutup pintu tandas, sebab dia akan keluarkan gas klorita. Walaupun dia tak berapa bahaya, tapi kalau lama sangat you terhidu, you boleh sesak nafas dan mati. That is why lah dia pun satu kategori of bahan meruap juga. Okay, itu yang saya cuba kata kat this point. So sekarang I already dah terang, bukan terang lah, dia macam saya baca apa yang point yang ada, saya dah highlight dah benda-benda penting. So now the point how to do the nuts. Takkan you nak masukkan semua ni kan. So cara dia macam ni. Sekejap. Okay, so cara dia macam ni. Sekejap. Okay, so you ambil satu paper. Okay, first you tulis lah. Okay, yang ni, yang saya dah beritahu ni. Okay, and then okay, you buat macam ni. You split the paper into two parts. Sekejap. Okay, sorry. Okay, so kat sini you letak penyimpanan bahan kimia. Okay, kat sini you buat pelupusan bahan kimia. Oh ya, kejap, ada kesalahan sikit. Yang ni bawa design sikit. Okay, yang ni okay, ni sebab saya guna teknologi, so saya je boleh buat. And this one, sekejap. Bawa this side sikit. Ni again, bawa this side sikit. Okay, kat sini sekejap. Letaklah bahan kimia apa. Bahan kimia. Okay, so dah letak macam ni. Okay, contoh yang pertama logam berat. Okay, so logam berat. Okay, so kita tengok ke atas sekejap. Sorry, bukan logam berat. Yang pertama adalah bahan reaktif kan. So letaklah bahan reaktif dia. Macam mana cara dia penyimpanan dia. Okay, letaklah apa cara penyimpanan. Macam bahan reaktif, kita letak simpan dalam minyak parafin. Okay, and then you buatlah bracket kat bawah. Letaklah logam natrium, kalium. Okay, so macam tu lah. Okay, and you nak letak reason pun boleh juga. Okay, dalam satu branch ni letaklah reason. Okay, ni cara saya buat nota lah for my students. Okay, contoh yang kedua. Okay, hydrocarbon. Ni yang paling saya sikit. Hydrocarbon dan pelarut organik. Okay, so pelarut organik. Okay, letaklah hydrocarbon ni nak simpan dalam mana. Lepas tu letaklah contoh. You nak letak any sufficient information lagi, letaklah. Then pelupusan letaklah kat sebelah sini. Okay, lepas tu garis lah. Sekejap, garis bagi cantik sikit So kalau macam ni nampaklah kemas. So you tak perlulah baca karangan panjang. You have to simplify into your version of notes. Okay, so I hope you are clear now. Buat dalam, janganlah buat satu paper, dalam 3-4 paper pun cantik, tapi jangan panjang, key points only. Okay, tu untuk nota. And then sebelum saya lupa, sisa kimia dan radas kimia, sisa kimia dan radas kimia yang dicemari oleh bahan kimia perlu dimasukkan dalam tong atau botol berlabel dengan jenis sisa. Sesuai sisa akan datang ke pusat pelupusan ini. Disposable procedure lah. Okay, kalau kat lab you akan biasa tengok benda ni. Yang ni, yang saya tengah bulat ni, yang ni biasa ada kat hospital. Okay, kalau nurse nak cucuk you punya tangan, kira nak letak jarum, after dia akan buang jarum tu dalam botol ni. Okay, so ini satu contoh lah, extra knowledge for you. So I think that's all lah for today untuk video kali ini. So I hope you are clear now. Untuk next video, silalah baca yang ini, part 3. Okay, baca yang ni sampai habis. Okay, sampai habis kat sini. Then saya akan bagi jawapan untuk uji kendiri 1.3 in the upcoming video. So totally untuk this subtopic ada 4 video. Okay, so that's it I guess. Thank you.